Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sukses SPM 2022. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah pemprosesan makanan tingkatan 4. Baiklah Cikgu Imran, jom kita teruskan. Okey, baiklah. Tadi kita dah pergi pada bahagian A, sekarang kita pergi pada bahagian B. Baik. Okey, baiklah. Kita tengok dulu nota. Okey, sedikit ringkasanlah nota yang ringkas, iaitu kita tengok kita ada juga membungkus. Jadi membungkus setiap makanan yang kita hasilkan mestilah ada pembungkus. Tak ada yang tak ada. Adakah kita beli nasi lemak, kita tadar tangan, letak nasi, panas, Cikgu. Tak ada. Mesti ada pembungkus. Okay, jadi kita tengok kat situ. Tujuan pembungkusan adalah nombor 1, perlindungan atau pemeliharaan. Kemudian nombor 2, kita tengok kemudahan. Nombor 3, pengurangan kadar pembaziran makanan. Iaitu pembaziran lah. Okay, kemudian nombor 4, komunikasi dan jualan. Okay, komunikasi dan jualan ni, dekat situ ada label. Okay, ada label yang menunjukkanlah maklumat-maklumat itu yang dimaksudkan komunikasi dan jualan. Ya. Okay, baiklah. Dan kita tengok pada kaedah pembungkusan. Kita ada 4, iaitu pembotolan, pembungkusan vacuum, pengetinan dan pematerian plastik. Ya. Jadi kaedah pembungkusan ini diguna pakai di makmal pemprosesan makanan. Okey. Okay, baiklah. Okay, kita tengok menyimpan pula. Okey, kita tengok tujuan penyimpanan produk makanan. Okey, di mana untuk memastikan produk makanan berada dalam keadaan yang selamat sehingga dimakan. Maknanya kalau orang putih panggil food safety. Ya. Keselamatan makanan supaya kita tidak ada keracunan. Jadi penting untuk memastikan makanan itu selamat dimakan. Kemudian kita ada untuk mengekalkan khasiat makanan tersebut. Jadi makanan tidak terdedah. Jadi sumber dia punya vitamin dan karbohidrat lain yang kita kata adalah nutrient fact, maknanya tidak berubah. Ya. Okay, kemudian untuk memastikan kesedapan makanan tersebut. Kesedapan tersebut. Contohnya kalau berbezalah kalau kita letak kat luar, lepas 8 jam kita makan, dia dah rasa tak berapa kan. Ya. Okay, jadi kalau kita bungkus, kadang-kadang dia tulis dia mengekalkan kesegaran makanan. Okay. Jadi kemudian kita tengok ada untuk mengekalkan rupa dan rasa produk makanan tersebut. Okay. Kemudian kita tengok tempat atau suhu penyimpanan, di mana kita simpan produk makanan ini dekat bilik yang sesuai mengikut suhu bilik. Ya. Dan juga bergantung pada produk makanan itu, kita tengok ada peti sejuk, iaitu chiller ataupun sejuk dingin di bawah 4 darjah Celsius. Okey, di mana tengok pada makanan yang sesuai, yang perlukan penyimpanan sejuk. Ya. Kalau dia letak kat luar mungkin basi, kita kena letak dekat dalam peti ais. Okay, kemudian kita tengok peti pembeku, iaitu freezer, iaitu sejuk beku, makna suhu kosong hingga negatif 18. Kalau kita nak tengok kosong ni dah kira suhu ais. Ya. Jadi negatif 18 ni dia dah beku. Ya. Umpama dah keras. Kalau kita jatuh atas kaki pun memang sakit boleh bengkak. Okey. Kemudian kita pergi pada mengira kos. Ya. Mengira kos ni penting untuk murid. Okey, kita tengok. Okey, kos iaitu maksud dia duit yang dikeluarkan untuk sesuatu perkara. Okey, di sesuatu perkara. Mana apa yang kita nak buat, nak beli bahan, nak bayar pekerja, kita kena ada duit. Okey. Jadi kemudian kita tengok tujuan. Okay, baiklah, tujuan untuk memastikan produk yang dihasilkan adalah berbaloi dengan kadar pelaburan kita. Dengan kadar pelaburan, jadi sebab tu kita kena pandai memilih kedai, memilih bahan. Kat mana kita nak beli murah, kalau kita nak berniaga dah tentu kita beli borong kan. Nak beli runcit mungkin rugi. Mungkin jadi mahal. Kemudian kita tengok dekat sini, dekat kos dan formulasi. Ini adalah formulasi. Jadi untuk mengira kos ni murid kena hafal. Memang kena hafal ni. Sebab dia penting. Kita tengok kos bahan iaitu kuantiti kali kos seunit. Kemudian kos upah, bilangan pekerja yang digunakan, kita darab masa bekerja dia dan kadar upah per jam lah. Ya. Ada yang mungkin menggunakan sehari. Kalau kadang orang bekerja dibayar RM10 1 jam. Ya. Ada yang dibayar gaji harian. Sehari bekerja RM100 terpulang pada majikan masing-masing. Kemudian kita tengok cost overhead iaitu sampingan.
Iaitu kos gas, elektrik, air dan lain-lain kos yang kita tak nampak. Kita tak nampak kadang. Kita cakap kita buat je tapi kita guna elektrik. Pasang kipas, gunakan air. Ya, itu dia kos overhead. Kemudian kos projek iaitu kos bahan campur kos upah campur kos overhead. Kita ambil semula ni. Okey, kos bahan, kemudian kos upah, kemudian kos overhead. Okay. Jadi kita dapat kos projek kita. Kos projek yang duit yang kita dah laburkan. Belum campur keuntungan. Okey. Jadi keuntungan kita tengok harga jualan. Harga jualan barulah kita nampak kos projek ni digunakan berapa peratus kita nak untung. Contoh kalau kos projek kita ambil mudah RM1. Okey. Okey. Dia kita nak untung 10% saja. Aha. Jadi rasanya Syah rasa berapa? RM1.10 lagi tu. Ya, betul. Betul. Tak payah pakai kalkulator. Okey, tahniah. Pantas pula tu menjawab. Okey, kita pergi pada soalan contoh bahagian B. Okey. Okey, kita tengok. Anda telah menerima tempahan sebanyak 500 biji kari pap. Jadual 2 di bawah menunjukkan maklumat untuk menghasilkan 100 biji kari pap. Okey, jadual ni kita kena highlight 100 biji kari pap. Okey, untuk jadual ni. Okey. Okey. Jadi, kita tengok berdasarkan jadual 2, kirakan kos bahan untuk menghasilkan 500 biji kari pap. Okey, tadi dah ada dalam jadual tadi, murid kena hafal lah. Ya. Kemudian, B pun sama, kos projek untuk menyiapkan 500 biji kari pap, sekiranya kos upah adalah RM15 dan kos overhead adalah RM4. Kemudian C, harga jualan untuk sebiji kari pap sekiranya anda ingin mendapat keuntungan 40% daripada kos projek. Macam Mr. Sean tadi, 10% saja. Ya. 10% untung kan? Berbaloi tak? Bergantung lah ego. Gantung 10% je. Ya. Okay. 10% boleh beli apa? Soalan yang susah untuk saya jawab ego. 10% macam tak cukup lah. Mungkin sebiji gula-gula. Mungkin lah. Mungkinlah. Mungkin. Okay. Kemudian kita pergi pada contoh. Okay, kita tengok jawapan contoh. Ya. Okay, kita tengok kos bahan untuk 500 biji kari pap. Okay, di mana kat sini kita ambil tadi kos setiap bahan yang diberi dalam jadual tadi. RM5 campur 20 sen, campur RM1.50 sen, campur RM15. Okey, kemudian kita kena kali bahagi 500 pasal jadual tu menyatakan 500. Okey, 500, tempahan 500, jadual tu 100. Jadi besar dibagi dengan nilai yang kecil. Ya. Okey, kemudian kita tengok. Okey, kita buat apa-apa pun kita uruskan dulu yang dalam kurungan. Okey. Jadi digalakkanlah untuk membawa kalkulator, memang wajib bawa untuk dalam Dewan Peperiksaan. Tapi untuk menggunakan kalkulator saintifik ataupun kalkulator biasa. Biasa dia mesin kira biasa, kalkulator biasa dah cukup dah, memadai. Kemudian kita dah selesaikan, kita dapat RM21.70 yang dalam kurungan. Kemudian kita kali 500 bahagi 100. 100 ni dalam jadual, 500 yang kita nak hasilkan. Ya. Okey. Okey, kita terus dapat jawapan RM108.50. Ini adalah kos bahan. Okey. Bahan sahaja. Tak ada untung lagi. Okey, kita pergi next. Kos projek 500 biji kari pap. Okey, kos projek tadi dah diberi dalam jadual, nampak formulasi dia, kos bahan campur kos upah campur kos overhead. Ya. Okey, kos overhead kita tengok. Okey. Kos bahan RM108.50. Kos upah tadi dah diberi dalam soalan tadi. Soalan B diberi RM15 dan kos overhead RM4. Just masukkan sahaja. Cuma kita masukkan saja. Okey, kita dah dapat jawapan. Cukup mudah. Kat sini kita dah boleh dapat 3 markah. Ya. Okey, RM127.50. Ni kos projek tanpa keuntungan. Okey, baiklah. Kalau kita nak tengokkan keuntungan pula. Kita tengok kos projek sebiji kari pap. Kos projek maknanya satu biji je, kita tak nak 500 biji. Nak tahu dulu satu biji. Okay, jadi kita kena fokus pada sebiji kari pap. 500 dah dapat. Okay, jadi kita tengok RM127.50. Okay, untuk menghasilkan 500 biji kari pap. Ya. Untuk satu biji dah tentu dibagi pada 500. Ya.
Kemudian RM 0.26. Kalau kita panggil 26 sen. Ya. Okey, dekat sini dah ada 3 markah kat sini. Itu baru kos projek untuk sebiji. Kita tak tengok lagi harga jualan. Ya, harga jualan sebiji kari lipat dengan 40% keuntungan. Yang tadi macam Mr. Sean jawab tadi kan, 10% je. 10% dapat untung 10 sen je. Okey, jadi kita tengok kat sini macam mana. Okey, kita tengok kos projek ambil semula 1 biji. Dia nakkan 1 biji saja. Tengok fokus dia punya soalan tadi, harga jualan 1 biji kari lipat, bukan 500 biji. Okey, jadi kita masukkan semula ikut formulasi RM 26 sen adalah untuk sebiji. Kemudian kita masukkan semula kos projek 26 sen untuk sebiji dan darab 40% keuntungan. Ya. Okey. Kemudian kita tengok, kita akan dapat, nampak, kita selesaikan satu-satu, satu persatu. Jadi kita tak keliru. 26 sen campur 10 sen. Sama macam jawapan tadi lah. 10 sen tapi nilai depan lain. Ya. Okey. Jadi kita menjual dengan harga RM 36 sen. Jadi pengiraan sebeginilah. Okey. RM 36 sen. Jadi kalau sekarang nak beli, kita bayar 36 sen boleh dapat tak? Bergantung ya, cara pembayaran kita. Tapi kalau macam ni 36 sen untuk sebiji kari lipat tu susah nak cari ya. Ya. Memang susah nak cari. Ini sebab sekarang ekonomi kan. Kita tak tahulah macam mana. Ya. Tapi kalau kita tengok 36 sen ni, nilai ni ada. Tapi sekarang ni 1 sen tak dikeluarkan. Ya betul. Itu nak fokusnya. Tapi ni tak ada masalah. Jawapannya ni kita nak. Tapi kalau kita pergi kedai, sekarang nilai mata wang 1 sen. Susah nak dapat. Jadi pun dia bundarkanlah. Itu tak ada masalah. Kemudian jadi 2 cara meningkatkan jualan nasi kari lipat. Yang ni kita tengok pada kemahiran murid-murid untuk berfikir. Ya. Meningkat sebab dia dah hasilkan kari lipat. Tapi dia nak lagi untung. Macam mana nak untung? Biar orang ramai. Kita tengok, okey. Satunya mempelbagaikan jenis inti kari lipat. Jadi kita akan tertarik. Ya. Okey. Baiklah, Secuan kalau nak buat inti kari lipat selain yang kita makan kentang tu, rasanya apa? Yang barulah, yang latest punya. Mungkin kalau sebab dia bergantung kepada perisa orang itu, mungkin kita boleh letak durian kat dalam kari lipat itu. Cadangan yang bagus. Kita boleh buat tu. Orang tak buat, kita cuba buat. Kari lipat Musang King. Musang King cheese. Musang King cheese ya. Bagus idea yang bagus. Ya. Balik saya suruh murid saya buat. Okey, boleh go. Okey, kemudian kita tengok mempelbagaikan jenis reka bentuk kari lipat. Setakat ni yang dah jumpa? Yang biasa-biasa kan? Biasa-biasa kan? Ada jumpa 3 segi tak? Yang tu ada. Yang tu namanya samosa kan? Samosa. Ada yang 3 segi yang terbaru macam piramid. Ada? Ada. Oh, okey. Bulat pernah jumpa? Bulat untuk kari lipat tak pernah itu. Ada. Ada. Saya dah jumpa. Okey. Itu panggil reka bentuk ini menarik perhatian orang. Nak cuba. Okey. Dan kita tengok membuat atau melakukan promosi seperti iklan di media sosial dan lain-lain. Ini tengoklah iklan sekarang ni macam-macam ada dekat internet. Ya, betul. Kemudian kita tengok menawarkan harga yang menarik seperti pembelian secara borong dan beri mata ganjaran. Ini tengoklah. Dan jawapan-jawapan lain yang kita tengok yang rasanya munasabah lah. Okey, kemudian kita pergi soalan nombor 2. Okey. Dekat sini kita tengok maklumat berikut adalah tentang kriteria yang diperolehi setelah menilai pau kacang yang dihasilkan oleh beberapa pelatih baru di sebuah bakery. Okay, kita tengok dia dah diberi maklumat inti terkeluar dan berkedut, keras, manis, aroma wangi. Okay, jadi dikata kriteria. Inilah kriteria dia. Okey. Kriteria dia. Okay, dia menilai. Menilai maknanya dia menilai, dia makan pau, dia menilai. Okey. Pau tu. Okey, kemudian berdasarkan maklumat itu, nyatakan 4 aspek yang dinilai pada roti ban berinti itu. Dan nombor 2, berdasarkan jawapan yang kita jawab dekat sinilah. 2A, 1. Okey, maksudnya nyatakan satu sebab bagi setiap aspek mengapa roti ban berinti terhasil seperti dalam maklumat itu. Kemudian nyatakan 2 bahan utama untuk membuat roti ban berinti. Okey. Baiklah. Jadi kena faham betul-betul nyatakan 2 bahan. Okey, baca soalan. Dia kata nak 4 aspek, bagi 4 aspek yang berlainan, jangan aspek yang sama. Okey, baiklah.
4 aspek yang dinilai. Jadi aspek dah dekat sini. Kemudian sebab di sini. Okey. Dibuat satu jadual, jadi murid hanya menulis saja, mengisi tapak yang disediakan. Ya. Okey, kemudian kita tengok satu sebab bagi setiap aspek. Okey, rupa yang tadi rupa berkedut. Okey. Kemudian kita tengok tekstur, keras ke apa lihat tadi. Kemudian kita tengok rasa yang manis. Kemudian kita tengok bau aroma wangi tadi. Ya. Okey, apa punca dia? Okey. Dia setiap benda yang berlaku ada masalah dan ada punca penyelesaian. Okey. Jadi kat sini nak sebab saja. Jadi kita gunakan sebab. Okey. Kita tengok rupa. Tadi kata ya inti pecah kan? Ya. Dan apa dia punya pau berkedut. Kita tengok inti terlalu padat jadi susah. Kadang bila terlalu padat kita rehatkan kadang dia akan terkeluar. Sebab padat sangat. Dia tak mampu nak menampung, dia musang-musang. Inti boleh dia dah doh tu dah macam menipis. Macam dah bocor dah. Macam dah bocor. Okey. Betul, bocor. Kemudian penutup pengukus tidak dibungkus kain maslin. Perasan tak kalau orang jual kadang penutup pengukus Ya. ada kain atas. Ada. Itulah fungsi dia. Fungsi sebab bila kalau kita tak letak kain, dia akan wap akan naik. Ya. Wap akan naik. Kalau kain tak ada, contohnya kita sekarang ni banyak pengukus besi, daripada besi ke aluminium. Jadi wap air itu bila melekat dekat atas tudung tu, Ya. dan dia jatuh. Macam kita masak nasi kan? Ya, betul. Jatuh. Jadi jatuh dia akan mempengaruhi lah rupa bentuk pau tu. Nitik air kan. Pau baru nak masak tengah cantik, kalau kita pegang dia tengah lembut, air jatuh, dia akan mempengaruhi. Okey. Jadi sebab tu kita letak kain, dia akan menyerap uap tu. Ya. Kemudian kita tengok budak pada tekstur. Okey. Tidak diuli sempurna. Do rehat tidak lama. Maknanya yang tadi jawapan dia keras kan? Keras. Jadi kita uli tak cantik. Jadi hasil pun tak cantik lah. Okey. Jadi bila kita uli, kalau menguli lama, jadi hasil dia cantik. Jadi lembut. Jadi jis tu hidup. Dan do rehat tidak lama. Contohnya kalau kita rehatkan do, biasa kita tutup, lebih kurang sejam, kita nampak sejam dah naik cantik. Kadang-kadang kita setengah jam kita dah mengukus. Kita nampak dah naik dah ni. Kita mengukus. Tapi kalau kita biar lagi sejam, dia naik cantik. Itu yang buat dia jadi lembut lagi. Kadang setengah jam dia tak cukup lagi. Ya. Ada yang kadang-kadang ada yang sampai 2 jam, kita biar, dia naik cantik. Paling cantik adalah 1 jam hingga 1 jam setengah. Kemudian kita tengok pada rasa. Rasa inti yang digunakan adalah manis. Adunan mengikut formulasi. Kita tengok pada tajuk tadi. Ya. Pau apa rasanya tadi? Pau inti apa tadi? Kacang. Pau kacang. Pau Ya, kacang. Pau kacang. So, pau kacang manis. Ada tentu. Inilah jawapan dia. Inti yang digunakan adalah manis. Kemudian adunan mengikut formulasi. Di mana do tu kita ada letak gula, garam, susu tepung. Kan? Jadi itu yang menghasilkan produk yang cantik. Kemudian kita tengok bau. Pau masak dengan sempurna. Jadi menghasilkan bau aroma yang cantiklah, sedap kita bau. Kemudian kita tengok 2 bahan utama. Kita pilih tepung gandum, gula, garam, yeast segera, lemak sayuran. Sebut penaik antara bahan-bahan yang digunakan. Mana-mana jawapan yang ditulis, salah satu mana 2 lah. Ya. Dapat 2 markah. Okey. Okey, terima kasih cikgu. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Saya nak pergi makan pau kacang sekejap dan kita akan kembali semula selepas ini di slot sukses SPM 2022. Didik TV KPM